Jadi kau. Kau mai đây. Mày good. Go. Dia 67. Alright, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Sidang mahasiswa sabda Rasulullah SAW apabila khatib membaca khutbah janganlah bercakap-cakap dan kerana itu boleh menghilangkan maklumat. Iza kuntum wal imam yakhtu yawm al-jum'ah ansit faqad bagaw رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas limpahan nikmat dan kurnia-Nya, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan solat Jumaat di masjid yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda, dan sesiapa saja yang masih beristiqamah berjalan di atas ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada sidang jemaah sekalian pada umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bekal akan kita bawa untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala kelak. Saat menghadapi Allah nanti, kita tidak akan membawa apapun yang kita miliki di dunia ini selain sehelai kain putih yang membadut jasad, dan tiada pula ada siapapun yang sudi menemani kita dalam gelapnya alam kubur. Sesayang manapun seseorang pada kita semasa di dunia, selainkan yang kita bawa adalah amal saleh yang kita buat dan kita kerjakan waktu kita berada di atas muka dunia ini. Sebab itu kita perlu yakin dan penuh percaya bahawa tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidak lain dan tidak bukan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk mengabdikan diri kepada. Sekadar mana kita mengabdikan diri kepada Allah, sekadar mana kita beribadah kepada Allah, maka dengan sebab itu marilah sama-sama kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah pada setiap masa, tidak kira lapang ataupun pada sesak. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Abbas ketika mana Abdullah bin Abbas pada usia remajanya bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kenderaan. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'araf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala pada masa ketika mana kita lapang. Nescaya Allah akan mengenalimu di waktu kesempitan kita. Ini adalah satu pesanan yang amat penting untuk kita sama-sama kenal, untuk sama-sama kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ulama menggariskan 4 syarat untuk kita kenal Allah. Yang pertama, kita kenal Allah, kita percaya akan adanya Allah. Yang kedua, kita yakin dan percaya adanya Allah itu tidak dicelahi dengan syak, zon dan waham. Tidak ada sedikit pun syak sama ada 50-50, zon 70-30 ataupun 30 percaya, waham 70 lagi tak percaya. Tidak ada langsung dalam diri kita. Dan yang ketiganya, kepercayaan kita itu mestilah selari dengan yang sebenar. Dan yang keempat, mesti ada dalil. Kepercayaan selari dengan yang sebenar adalah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, seperti mana gambaran-gambaran agama yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala itu Trinity. Dan yang keempatnya ada dalil. Dalilnya ada dunia ni, ada penciptanya. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan muslimin, sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukurlah kita sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini dapat merasai nikmat iman dan Islam. Tidak semua muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bahkan di antara 2 Umar juga didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma izzil Islam bi Umarai. Islamkanlah di antara 2 Umar. Umar yang masuk Islam siapa dia tuan-tuan? Umar Al-Khattab, Umar Abu Jahal,
tidak mendapat hidayah daripada Allah, tetapi sebelum itu dia juga merupakan penentang kuat Islam pada ketika itu, sehingga kan dia bawa pedang nak pergi bunuh baginda Nabi SAW. Jumpa seorang sahabat, entah nak pergi mana? Dia kata, ya Umar, aku nak pergi bunuh Muhammad. Hang tahu Muhammad itu siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab. Hang tahu Qusay itu siapa? Hang Bani Adi, Muhammad Bani Hashim. Qusay itu adalah pengasas pembukaan kota Mekah ini. Anda yang tahu bunuh Muhammad, seluruh keturunan dia akan cari. Hang kira hang dia Islam, nu adik hang dah Islam. Dia pergi cari adik dia, Fatimah binti Al-Khattab, bersama dengan suami dia, Sa'id. Pada ketika sampai di rumah adik dia, tiba-tiba adik dia sedang pegang suatu kertas yang ditulisnya surah, yang dibacakan surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Duk baca surah Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Untuk dibacakan ayat ini. Umar masuk tengok adik dia duk baca yang tu, tolak, nampak adik dia sampai berdarah. Tengok Sa'id bersama suami dia, tampak sehingga berdarah. Falamma ra'aidama fi wajhiha, apabila dia nampak darah mengalir di muka adik dia, dia sudah jadi lemah. Dia rampas kertas tu, kertas yang tertulis surah Taha. Kertas sudah ada, zaman Fir'aun pun dah ada kertas sikit-sikit dah, cuma tidak banyak. Di pasar Ukas ada sikit-sikit dijual. Maka dirampasnya kertas tu. Adik dia Fatimah tahu kata apa? Dia rampas. Dia kata apa? Ya Umar, dia panggil abang dia, ya Umar, innaka najasun fi syirkika, engkau ini adalah najis di atas kesyirikanmu. La yamassu illa tahiran, tak boleh pegang Al-Quran itu melainkan orang yang bersih. Maka Umar balik rumah, dia rasa diri dia kotor, dia balik, dia mandi. Dia rasa diri dia kotor, dia duk pegang surah, duk baca surah. Kemudian dia rasa diri, hati dia terpikat. Tuan-tuan, pergilah ke rumah Arqam, Ibn Arqam yang dijadikan sebagai pusat untuk menyebarkan Islam. Sampai di sana, tuan-tuan, Umar ini digelar Abu Haf, bapa singa. Sampai di sana Sayyidina Hamzah, dia juga adalah singa Allah. Jumpa singa sama singa. Majak, mai berapa ni ya Umar? Adakah engkau mari untuk membunuh Muhammad? Kalau kau mari dengan niat baik, kami terima. Tapi kalau mari untuk bunuh Muhammad, qatalnaka bisayfik, aku akan bunuh kau dengan pedang engkau sendiri. Maka bila dengar macam tu, nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok Umar mai, ya Umar ma ja'a bi, mai bapa dia kata, aku mai di ummina billahi wa bika wa bima unzila ilaika. Aku datang untuk beriman dengan Allah, beriman dengan engkau, dan beriman ke atas apa yang diturunkan kepada engkau. Tuan-tuan, Umar dulu ni digelar bapa singa. Kalau dalam Islam, dia dalam pada ketika memerangi Islam, berapa banyak ni tuan-tuan yang dia telah bunuh umat-umat yang terdahulu sebelum dia masuk Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kepada dia hidayah Islam. Tak semua muslimin yang dirahmati Allah, yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita menikmati nikmat ini. Maka dengan sebab itu, mensyukurilah nikmat ini walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Sebab pada ketika ini kita telah ditimpa satu musibah yang besar. Akan tetapi baginda Nabi memberi panduan kepada kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in asabaka syai' fala taqul." Bila ditimpa satu musibah, fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Jangan duk kata kana itu, kana ni lah jadi lagu ni, kana ni lagu jadi lagu ni. Nabi SAW melarang kita. Walakin akan tetapi qul qadarallahu ma syaa. Katalah ianya adalah takdir Allah yang telah ditentukan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sedang pada ketika ini diuji oleh Allah dengan fenomena COVID yang begitu dahsyat.
Tetapi ianya bukanlah satu bala, sebab baginda Nabi SAW ditanyakan oleh Aisyah mengenai wabak penyakit. Apa dia yang kata wabak penyakit ini? Nabi kata wabak penyakit ini merupakan bala bagi orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk menimpanya. Akan tetapi rahmat bagi orang yang beriman. Tidak rahmat ke tuan-tuan, penyakit yang Allah Ta'ala sedang timpakan ini seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang tidak merahsiakan tarikh kematian seseorang yang telah lama dirahsiakan. Siapa yang kena, tuan-tuan, ada masa lagi. Kita duk kalau dulu pintu sana tutup, pintu sini tutup, nak masuk kalau tak boleh. Tetapi pintu yang masih terbuka, pintu taubat, tuan-tuan. Yang tuan-tuan perlu ambil kesempatan. Orang yang kena, dia ada masa lagi peluang dia untuk bertaubat. Sehingga akan sedemikian Allah Ta'ala turun rahmatnya. Sebab itu Nabi kata apa? Orang yang mati disebabkan musibah wabak penyakit, maka kesyahidan baginya. Namun kata baginda Nabi, bagi orang mukmin adalah rahmat kalau dia sabar dalam menghadapi ujian ini, dan dia tahu bahawa tidak akan menimpanya kecuali itu adalah takdir Allah, maka matinya adalah semisal pahala syahid. Tuan-tuan kena pandang sedemikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Sebab itu kita hiduplah dengan sabar akan penyakit yang sedang kita hadapi ini. Banyak berdoa kepada Allah. Seperti mana di lockdown kan Nabi Yunus alaihi salam 40 hari. Nabi sebut dalam hadis Nabi, riwayat Al-Hakim dalam sanad yang sahih, barang siapa yang berada dalam wabak dan penyakit, tiba-tiba dia berdoa dengan doa Nabi Yunus berapa kali? 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau mati dia semisal pahala syahid. Andainya dia lega dia telah dalam keadaan diampunkan dosa. Walaupun ulama bincang dosa kecil, kita tidak kira kecil atau besar, tetapi yang mengampunkan kita itu siapa dia, tuan-tuan? Sudah tentunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga diri kita kenal Allah, kita jaga SOP yang telah ditetapkan ini. Allah Ta'ala seolah-olah sedang mentarbih manusia dengan SOP ini. Kita jaga penjarakan, kita pakai mask. Mask ni tuan-tuan ni kita tak nak pakai seumur hidup ni, tapi kerana wabak ni kita pakai. Allah Ta'ala seolah menggambarkan tutup mulut kita tu daripada mulut-mulut yang tak baik. Jangan berkata macam-macam, kalau macam ni. Sebab itu katanya ianya adalah takdir Allah. Di samping kita berusaha lah, walaupun dalam takdir Allah, samping kita berusaha mematuhi SOP yang ditetapkan. Ni pakai mask ni, tutup mulut jahat tu. Pakai mask gantung di telinga tu, tuan. Di telinga tu dengar hadis-hadis Nabi, dengar Al-Quran. Ni kepala tak pernah kena tembak, tuan-tuan. Masuk main masjid pun kena tembak kepala tu kena banyak sujud kepada Allah. Banyak yang perlu kita boleh belajar daripada musibah ini, tuan-tuan. Jaga penjarakan, jarakkan diri anda daripada kemaksiatan yang bukan mahram, tak boleh sentuhan aku. Perlu diingat semua tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Sebab ianya bagi orang yang beriman, ia merupakan rahmat. Semua itu adalah peringatan kepada kita. Sebab apa? Sebab ditanyakan kepada malaikat oleh nabi-nabi yang terdahulu. Tanyakan kepada nabi-nabi terdahulu, adakah utusan-utusan kematian? Ada, di antaranya uban, di antaranya penyakit, di antaranya hilang pendengaran, di antaranya mata semakin kabur. Itu semua utusan-utusan kematian. Ya abna al-arba'in, wahai yang umur 40, disebut dalam riwayat dalam tazkirah Imam Qurtubi. Ya abna al-khamsin, wahai yang umur 40, tak ingatkah hamba ni masa dunia kuat lagi, kuatlah ibadah. Ya abna al-khamsin, ni semakin hampir dah. Ya abna as-sittin, usiamu sudah pun di penghujung. Tuan-tuan, diperingatkan bahawa peringatan itu adalah utusan kematian daripada Allah. Namun walaupun utusan kematian dengan penyakit, tetapi Allah masih merahmatinya, seolah-olah tidak merahsiakan tarikh kematian seseorang. Kena ada 14 hari lebih lagi, ada masa untuk bertaubat, tuan-tuan. Di sebalik hikmah penyakit ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, masa untuk kita bertaubat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu kita mengenal Allah. Seperti mana hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saru ayastadiba lahu 'inda shada'id wal qarb falyakthir du'a
fir raha. Siapa yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa kesulitan dan kesusahan, hendaklah dia memperbanyakkan doa. Ketika senang dia banyakkan zikir. Sebab itu kalaulah Nabi Yunus alaihi salam di lockdown dalam perut ikan yang besar tu tuan-tuan, kalaulah disebut bahawa kalau dia bukan di kalangan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'asun, tidaklah ia dikekalkan sehingga hari dibangkitkan kelak kalau dia bukan di kalangan orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah taala sebut dalam surah At-Taufat, Allah taala sebut dalam surah As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, nescaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Maknanya kalau bukan kerana ingat Allah, banyakkan zikir dan ketaatan yang perlu lakukan oleh kita tuan-tuan, sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kita dengan segala musibah yang kita hadapi ini. Tidak ada dalam hidup kita ini melainkan persiapan kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersedia tuan-tuan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Kita semua tak tahu bilakah krisis pandemik ini akan berakhir. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk kita tahu sahaja kena dia, tetapi Allah taala masih tidak izinkan kepada kita untuk beri ubatnya ataupun vaksinnya tuan-tuan. Jadi marilah kita banyakkan amal soleh seikhlas kita mengharapkan redha Allah semata-mata. Darinya kita berharap esok atau lusa kesulitan atau kesempitan itu hadir menyapa dalam hidup kita. Kita sudah melalui perantara amal soleh kita kerjakan selama masa lapang ini. Semoga Allah sentiasa menolong kita di masa sulit. Ta'arafa ila Allah fi rafa'i ya'rifka fi jiddah. Kenali Allah saat lapang, Allah akan mengenalimu pada ketika sempit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawat innahu was-sami'ul 'alim wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa an'im wa taqabbal wa barik بجلال وكمالك على زين عبادك وعشرة عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالتنا ملكنا المعظم مولانا ملك السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة وولي عهده الأمير ترك شرف الدين بدليشة ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم اتن عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاة يرحمكم الله. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة صلى على وسلم. قوموا إلى الصلاة الحمد لله وعلى ربي أعوذ بمدد الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم الناس من الناس الذي يوسوس في صدور الناس من صلى الله تعالى وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ شريكا ولم يكن له كبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام إليك العود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك لا نستعين إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم والسلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة والآخرات وتقضي لنا يا الله الحاجات وتقضي لنا السيئات وترفعنا بها على الدرجات والصلاة من فرج الحياة والممات وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا
اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وأعمالنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وشاهدنا ولمسلمين وآتنا حضرنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا من الظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok pagi pada kuliah duha masjid kita Ustaz Ilmi bab tauhid insya-Allah. So pukul 9 pagi ada kuliah duha di masjid kita ni. Jemput semua muslimin muslimat sekali bersama-sama kuliah kita di sini pukul 9 pagi esok. Ustaz Ilmi. Masuk aku tak nak naik ni. Lupa. Yang ni ya. Dah. Pasal mah. Pasal mesti makan lah. Tak boleh makan. Dua 10. 3 pun 10 lah. Pergi. Mak dia abang 2 10. Aku apa ni aku leka.
kau je kepuk lekor ah, apa sihat dong. Tu. Tak lebah ni. Orang mula apa dia hujan mau ni kan. Kuat